Nabi cukup suka kan berkumpul dalam satu halaqah ilmu, majlis ilmu yang merupakan taman-taman syurga. Maka yang besar, yang banyak, yang berat mungkin kita sukar nak ikut. Jadi bila kita dapat peluang masjid dibuka, inilah sunnah yang sangat besar sebenarnya untuk kita raikan. Bukan ibu-ibu tidak ada kerja penting waktu-waktu macam ni, bukan tidak ada kerja yang kita nak laksanakan, nak selesaikan. Tapi sejak semalam dapat tahu je hari ni ada majlis ilmu, pagi tadi kita selesaikan awal-awal dah kerja kita. Semua itu adalah ibadah, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi alhamdulillah semuanya kita mahu, asalkan kita masih lagi dalam patuhnya syariat yang telah Allah tetapkan kepada kita, mengikut landasan yang diberikan kepada kita melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perbanyakkan selawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita hadiahkan juga Fatihah ini kepada, sudah pasti ada yang telah kehilangan orang tersayang. Hampir 2 tahun kita tak bertemu mangsa asbab Covid dan sebagainya, atau kematian yang biasa tidak berlaku. Kematian itu tanpa Allah tetapkan ajal, bukan kerana Covid, bukan kerana apa sahaja. Kalau Allah berkehendak, maka pergilah dia meninggalkan muka bumi Allah ini. Jadi semoga sedang direhatkan oleh Allah daripada azab kubur yang menyakitkan. Semoga tersenarai nama-nama mereka yang kita sayang ini, insya-Allah di dalam senarai yang akan bersama-sama dengan para sahabat Nabi, bersama para siddiqin, bersama para syuhada, insya-Allah. Itulah dia yang orang-orang kita nak temu balik di dalam syurga Allah bila kita balik ke kampung akhirat kelak. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Okey. Sahabat-sahabat muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita bertemu dalam kebaikan, maka niatlah yang baik-baik. Okey, tahniah kepada seluruh ahli jawatan kuasa masjid, khususnya bahagian muslimat yang saya percaya sangat teruja untuk hadir ke Masjid Al-Mukminun pada hari ini. Okay, sebab itulah yang saya rasa ketika surau di rumah saya mula dibuka, sayalah yang sibuk mewar-warkan. Tak kira dah azan subuh ke belum, sebab surat perkeliling masjid surau dibuka daripada Jaiz, kami ingat lagi lewat malam kami terima. Okay, jadi belum subuh lagi kita dah masuk dalam grup. Kerahkan, ajak suami-suami, lelaki-lelaki, kita penuhkan soft-soft solat. Okay, untuk solat berjemaah. Tapi kalau kita ni orang perempuan, alah ustazah dekat surau rumah saya tu perempuan boleh masuk 7-8 orang je bila jaga jarak macam ni. Jadi saya terkeluar daripada senarai. AJK je boleh masuk. Contoh kadang-kadang kan. Jadi kita nak sebutkan apa, bila ada majlis ilmu, saya terkejut bila sahabat Kak Aida bagi tahu setakat ni yang mendaftar dekat 100 orang dah ustazah. Saya sibuk sangat tadi muslimat. Dia tanya sepatah, saya tanda right dia. Saya okey je, bagi cap jempol je, sibuk sangat. Jadi maksudnya bertanya-tanya juga, boleh ke masuk lebih ramai daripada tu? Sebab muslimin muslimat kita dah macam sekejap boleh, sekejap tak boleh. Jadi bila ada ruang dan peluang ni, tolonglah rebut sungguh-sungguh. Rebut sungguh-sungguh. Kita tak tahu ke depan macam mana. Sahabat-sahabat kita di kota Mekah, Madinah, kan ustazah sekejap macam ni, sekejap macam ni, kita pun pening. Ustazah kata, ya tak payah kata Mekah, Madinah. Ustazah baru balik jam 2 pagi tadi, bawa rombongan pergi Langkawi. Pening macam-macam SOP, jap kena sana, jap kena sini kan.
Jadi otak saya berjalan, ya Allah ni barulah kahwin ni, ya Allah kalau nak bawa Mekah Madinah macam mana lah. Scan saja tak tahu berapa kali scan, muslimin muslimat dirahmati Allah, tak tahu berapa kali scan. Handphone tu segala semua atas dah, punyalah ditekan, jangan sampai handphone tak ada bateri. Handphone ni kena pakai yang smartphone. Tapi kita takutlah handphonenya smart, kita tak smart-smart lagi. Makcik-makcik tu, Ustazah macam mana cik punya ni, tak boleh nak scan pun. Halah dah pula kita. Bayangkan setiap kali nak masuk sembahyang di Masjidil Haram, pintu nak masuk solat biasa 5 waktu lain, pintu nak buat umrah lain. Okay, muslimat dirahmati Allah, nak buat umrah permohonan yang lain, nak solat 5 waktu permohonan yang lain pula. Jadi semua ni kena dalam talian, kena hujung jari. Jadi saya tak dapat bayangkanlah kalau mokcik-mokcik yang macam sebelum-sebelum ni manja-manja dengan ustazah kan. Jadi akhirnya orang dah buat umrah selesai, ustazah tak selesai lagi, duk key in benda macam tu. Jadi kita suka tak suka kita kena tempuh, kan? Kena tempuh, kita dah hidup pada zamannya. Dan tidak sedikit kan muslimin muslimat dirahmati Allah, cerita-cerita yang menakutkan kita. Minda kita rasa macam, perlu ke ustazah kita pergi Mekah Madinah lagi? Bukankah musuh-musuh Islam dah memenuhi di sana? Jawapannya, kita bukan tak tahu kita hidup di akhir zaman. Macam-macam cabaran, musuh-musuh Islam ni kita duk takut datang daripada luar, tapi jujurnya kita takut musuh Islam tu adalah diri kita sendiri, muslimin muslimat. Sebab yang sebenarnya menjatuhkan Islam tu bukan orang yang bukan Islam pun, tapi orang Islam yang tidak beramal, yang tidak menyahut seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak serius sungguh-sungguh dengan apa katanya Allah, masuklah ke dalam Islam itu secara keseluruhan. Ini sangat menakutkan. Kita rasa kita nak hidup dalam Islam, kita pilih. Macam pagi tadi dalam kuliah saya, muslimin muslimat dirahmati Allah, tentang aurat wanita sahaja. Ada 7 perkara tentang aurat wanita yang Nabi SAW bagi tahu. Ketika kita bersendirian macam mana, ketika kita dengan suami macam mana, ketika kita dengan lelaki yang mahram, lelaki yang bukan mahram kita, ketika kita bersendirian, wanita tua. Ada 7 kategori kita nak menjaga aurat. Masya Allah, tak habis bahas, 1,5 jam tak habis bahas tadi 7 perkara ni. Jadi dia bukan pilihan, bukan pilihan. Macam kita letak macam-macam menu kat depan kita ni, muslimin muslimat, suka kita lah, ustazah suka makan apa? Oh yang hujung tu kak, boleh tolong ambil tak? Saya sukalah benda tu. Kita suka. Orang hujung sana kata, ustazah suka makan tu, saya tak suka. Sahabat-sahabat, kita boleh pilih menu apa yang kita suka. Sebab itulah hukum asal kepada makan itu sendiri adalah harus. Perkara yang harus, dia boleh menjadi sunnah, dia boleh menjadi sunat, dia boleh menjadi makruh, dia boleh menjadi haram. Tapi kita nak sebutkan apa yang kita belajar daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sunnah cara hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua bertanya, ini kalau aku buat ni, apa pandangan Allah kepada aku? Bagaimana kesannya? So hablum minallah dijaga, hablum minan nas juga dijaga. Kita tidak begitu. Kita lebih kepada apa hasil yang aku dapat, apa manfaat yang aku dapat, apa kepentingan untuk diri kita. So bila kita sibuk mengatakan Islam dah mula berada di jurang-jurang yang menakutkan, musuh-musuh Islam dah mula datang, sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, jawab je, dulu zaman Nabi lebih dahsyat lagi. Okay? Itu Nabi ada tu, sekarang Nabi tak ada. Kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam pada kita takut diserang atas bawah kiri kanan, apa yang kita ubah pada diri kita. Jadi hari ini tajuk yang diberikan sangat cantik. Itulah dia, minta kepada ustazah sempena Maulidur Rasul. Tak habis lagi kita punya Rabiul Awal. Bahkan bukan tunggu Rabiul Awal je banyak berselawat, bukan tunggu Rabiul Awal je nak datangkan tajuk-tajuk mencintai Rasulullah. Tapi pada hari ini kita belajar teladani kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa pendek, kita gunakan ruang muslimin untuk solat asar masuk awal waktu. Kemudian AJK Muslimat minta berselawat pula. Jadi macam itulah kita, semua benda kita nak. Baguslah. Tamaknya kita tu kepada perkara-perkara yang baik. Jadi selamat tamak semuanya. Okay? Ustazah suka mengajak muslimat macam tu. Okay? Jom kita tamak nak melakukan kebaikan. Hak ni kita nak, ni kita nak, ni kita nak. So bagi perkemas elok lah muslimin muslimat dirahmati Allah. Begitulah kehidupan kita sehari-hari. Kita nak tamak kepada yang mana? Nak masuk ke syurga kena berpenat-penat. Nak masuk ke neraka rupanya pun penat juga. Betul tak muslimin muslimat dirahmati Allah? Banyak orang duk buat kerja, sumbernya haram, dia belanjakan kepada yang haram. Jelas Allah tak redha perkara itu.
Dia berpenat-penat juga. Kau yang bangun tengah-tengah malam saat orang bertahajud, kau gimana? Oh, aku buka ni pusat pelacuran. Minta maaf sebut, na'udzubillah, aku ada cawangan baru ni, kilang arak yang aku baru buka. Kan memanglah nama tu orang bukan bangsa kita yang buat, tapi dia punya tu kan marketing dia aku yang buat ni. Contoh kan. Kita muslimin muslimat dirahmati Allah, kita bukan tak tahu mana yang halal, mana yang haram. Rupanya nak masuk ke neraka pun penat, nak masuk ke syurga pun penat. Sebab dunia ni memang tempat berpenat-penat. Jadi alang-alang kita memang penat di dunia, alang-alang kita disuruh membuat pilihan ataupun tidak, sahabat-sahabat muslimin muslimat, kita pilih. Kalau tadi bab tutup aurat tu tak perlu kita tanya, kan sampai bila nak pakai tudung ni, sampai bila kita nak menutup aurat sempurna ni, dia bukan pilihan, dia perintahnya Allah. Sama macam ibadah solat, mu suka tak suka, mu tetap kena solat. Tapi saya belum ikhlas Ustazah, macam mana Allah nak terima solat saya? Solat juga. Sebab itu muslimin muslimat dirahmati Allah, kita kena paksa diri kita. Lama kelamaan insya-Allah bila kita paksa diri kita untuk sentiasa buat, akan datanglah rasanya lazat. Okay, hari ini kita mulakan hadir majlis ilmu secara fizikal. Kita datang berdepan, bukan seronok duduk macam ni. Seronok dah ibu-ibu dirahmati Allah. Dulu kita belajar di bilik kuliah tu boleh sandar-sandar, ada kerusi kan. Seronoklah sikit. Ini sakit pinggang tau, 1 jam jap lagi dah mula menjala. Ni kebas kaki, lepas tu naik dekat peha, naik kat pinggang, dah mula dah. Bila Ustazah ni nak berhenti ni? Bukan saya tak faham, saya faham. Bahkan nanti sampai sakit kepala. Ustazah cakap apa aku tak boleh dengar dia ni, kan lama sangat dah dia bercakap ni. Sahabat-sahabat, sebab apa yang tukang cucuknya ada walaupun dalam masjid rumah Allah. Jadi kita nak hauqalah, lawan. Kita nak muslimin muslimat ini Allah suka, Nabi suka. Ya Allah, memang aku tak seronok. Ustazah Zai tak fikir dah orang sakit kaki ke apa, bila dia berceramah dia dah lupa dah muslimin muslimat dirahmati Allah. Dia lupa dah, dia syok je dia bercakap. Okay, tapi yang paling saya tak seronok dalam keadaan macam ni apa dia? Terus terang di semua masjid saya sebut, saya tak seronok kita duduk dalam keadaan berjarak-jarak macam ni. Betul tak ibu-ibu dirahmati Allah? Semua tak seronok. Tapi kenapa Ustazah tak marah tu semuanya salah buat keputusan tu? Allahu Rabbi, bukan. Sebab dalam keadaan hari ini kita nak menjaga apa yang lebih utama, apa yang lebih penting. Kita bukan pakarnya. Jadi kita tak payahlah bergaduh bab-bab macam tu. Cuma gigihkan doa muslimin muslimat. Kami rindu untuk kembali seperti dulu wahai Allah. Nak rapatkan saf dalam solat, nak bercantum bertemu bahu supaya Allah cantumkan hati-hati kita sebagai orang Islam. Kaya miskin tetap bersatu dalam syahadah yang sama. Kita nak gaduh apa lagi? Solat kita tetap 5 waktu sehari semalam. Once jiran kita kata, ai makam lain daripada you, 3 waktu cukup sehari. Ai walaupun tak musafir boleh jamak sentiasa. Itu dah bukan orang Islam yang Allah redha pada kita. Sebab kita tahu macam-macam ajaran hari ini nak sampai. Kiblatnya sama, 5 waktu solat. Nabinya siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebutkan nak masuk ke mana? Syurga yang sama. Kenapa kita nak bergaduh-gaduh hanya kerana aku tak suka ni, aku tak suka ni? Macam mana kita nak satukan hati-hati kita? Dulu kita mencantum bahu dalam majlis ilmu, lutut kita bertemu, ibu-ibu dirahmati Allah. Tapi di kalangan kita mungkin ada yang hatinya masih jauh. Jadi hari ini Allah uji kita dengan terpaksa berjarak-jarak. Semoga satu hari nanti kita dapat merapatkan saf semula. Di situlah zahirnya rapat, batinnya juga rapat. Dan ketika pertemuan ini, kesatuan ini dapat, sahabat-sahabat muslimin muslimat, datanglah musuh bentuk macam mana, Islam akan tegak dan terus tertegak di atas muka bumi Allah. Tapi kalau nampak je lidah bercakap tentang Islam, pakaian macam Islam, makannya adalah Islam, tetapi hatinya masih berpisah-pisah, maka seronoklah musuh-musuh Islam kan. Hatta bukan bumi Subang, bukan Malaysia, tetapi Mekah dan Madinah mereka tak gentar dah nak masuk. Kerana apa muslimin muslimat dirahmati Allah? Kita hidup di akhir zaman. Jadi kehebatan peribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa walaupun tajuk ni hampir hari-hari saya sebut, hari ni special di Masjid Al-Mukminun Subang, saya bawa kitab. Bila bawa kitab, dia akan baca satu-satu. Saya tahu saya kena berhenti pukul berapa. Sebab kita guna ruang solat muslimin. Kalau saya tak bawa kitab, saya takut pukul 5 petang tak habis lagi bercakap. Okey, muslimin muslimat dirahmati Allah. Baik. Perkara pertama, kita nak meneladani baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nabi mengasihi umat dan menyayangi ahli bait dan sahabatnya. Nabi kasih kalau sebut umat seluruh orang yang bersyahadah. Syahadahnya adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, suasana petang, kipas, aircon, cabaran bagi mata kita ni. Okey. Maka kita tak boleh nak cucuk-cucuk kawan sebelah dah. Jangan tidurlah. Kan sahabat-sahabat tak boleh. Sebab kita duduk jarak ni jauh. Ustazah nampak Kak Aida sambut kat depan tadi, rasa macam nak peluknya ke? Allah Ustazah rindu lama tak jumpa. Tapi kita jaga muslimin muslimat dirahmati Allah. Kita tak tahu Ustazah tu lagilah semalam tak jumpa siapa-siapa naik ferry, turun bas naik ni kan. Jadi kita jaga diri kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab apa? Kita bukan nak jaga diri kita daripada dijangkiti COVID semata. Kita rasa tak sepanjang hampir 2 tahun ini kita sangat patuh SOP sebab kita tak nak dijangkiti COVID. Betul tak ibu-ibu dirahmati Allah? Tapi berapa ramai di kalangan kita yang sangat jaga SOP-nya Allah. Balik kepada Quran. Quran itu adalah surat cinta dari Allah. Quran itu adalah mesej-mesej yang didatangkan oleh Allah melalui kalamnya yang mulia, tak ada singgah di mana-mana. Perantaranya adalah malaikat Jibril, masya-Allah, sampai kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad yang ummi dapat terus sahabat-sahabat dalam sistem talaqi. Jibril mengajarkan, kemudian dibaca, dihafal, terus dipraktiskan. Maka para pendakwah seperti Ustazah Zai, Ustazah Zai selalu kata, ya Allah, kenapa dah cakap tapi orang tak nak buat? Ya Allah, kenapa dah bagi tahu tapi macam curah air ke daun keladi? Jangan salahkan mad'u, orang yang engkau dakwahkan dulu. Tanya pada diri, sejauh mana ayat yang kau sampaikan tu kau dah beramal? Sejauh mana akhlak Nabi yang kau ceritakan tu kau dah buat? Itu kebiasaan dalam kita bermuhasabah. Jadi ibu-ibu dirahmati Allah, kita mengajak seluruh ahli rumah kita yang kita sayang kerana Allah kepada kebaikan. Dalam kita mengajak orang kepada kebaikan, dalam pada kita menuding orang tu tak betul, orang ni tak betul, kita telah melanggar sunnah yang sangat besar. Apa itu? Diri kita sendiri belum berbuat. Sebab itu bila kita fahami, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah sebut ni, ajarkan Nabi SAW dalam surah Ali Imran ayat 31. Katakan kalau engkau benar-benar mencintai Allah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, maka engkau ikutlah akan daku. Siapa daku yang dimaksudkan? Muhammad SAW. Ini pun dah cukup saya rasa macam Allahu Akbar, deep sangat. Ya Allah, aku tak layak untuk dicontohi, diikuti sebab aku memang tak mampu ikut akhlaknya Nabi SAW. Lalu macam mana kita nak dapat pengampunan daripada Allah? Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampunkan dosa-dosa kamu. Jadi muslimin muslimat, jangan tunggu semua orang satu dunia ni jadi baik baru kita nak bercakap perkara baik. Saya takutlah Ustazah nak cakap benda baik-baik, tulis kat Facebook ke nasihat anak jiran, takut. Kan orang kata engkau pun tak baik, sibuk nak cakap pasal orang baik-baik. Sahabat, tujuannya bukan kita zip mulut daripada kerja dakwah. Dalam pada kita nak orang lain kita pimpin kepada kebaikan, kamu jangan berhenti berbuat baik. Faham ya ibu-ibu dirahmati Allah? Jangan berhenti berbuat baik. Contoh, baya-baya ke kanda bonda saya depan saya sekarang ni, ada ramai yang dah kematian ibu dan ayah. Ramai kematian ibu dan ayah. Tapi muslimin muslimat dirahmati Allah, dia tak teruskan kebaikan kepada ibu dan ayah. Apatah lagi orang yang menyesali, dulunya saya tak buat, tak sempat buat kebaikan kepada mak ayah saya dah meninggal. Ustazah, mak saya meninggal sebab COVID. Macam mana COVID Kak? Taklah Ustazah, sebab warga emas, KKM panggil, bawa ambulan datang rumah. Kami cakap kami jaga mak kami, kuarantin seorang-seorang dalam bilik. Polis pula datang Ustazah sebab dah warga emas ni. Ini kisah benar muslimin muslimat dirahmati Allah. Rupanya umur macam ni memang kena diasingkan, bawa ke pusat kuarantin. Jadi kita risau, mak alhamdulillah mak dah pandai selfie dekat pusat kuarantin. Mak okey je, cuma itulah lampu tak pernah tutup, mak tak boleh tidur. Macam tu cerita dia. Pada hari ketiga tiba-tiba sesak nafas. Kami telefon dah tak jawab. Rupa-rupanya mak saya meninggal Ustazah. Kita tak sangka, saya tak sempat buat baik. Saya ingatkan mak saya sihat-sihat je. Sekarang ni jenazahnya pun saya tak boleh ziarah. Ini bukan sedikit cerita.
Bayangkan dalam tempoh belum 2 tahun, lebih 5,000 anak-anak di bawah Kementerian Pelajaran telah kehilangan ibu, ayah ataupun ibu atau ayahnya. Maknanya menjadi yatim hatta yatim piatu. Bukan sedikit muslimin muslimat. Ini ujian kita bersama. So adakah kita makin nak nafsi-nafsi hidup ni? Kita dah tak boleh bersalaman, berdakapan macam dulu sangat. Berziarah pun kita nak jaga sungguh-sungguh. Tapi bagaimana hati kita? Taman kita ni ada orang yang kematian ayah hari tu. Apa kita nak tolong bantu? Apa peranan masjid, persatuan-persatuan wanita? Bukan kita bantu masa dia kesusahan tu saja, tapi bulanan. Tak lama lagi ni nak masuk universiti dah ni. Anak sulung dia yang hari tu dapat tawaran tu macam mana? Pergi tak? Tolonglah ibu-ibu dirahmati Allah, gerakkan jentera. Ini yang Nabi SAW sangat ambil cakna. Walaupun Aisyah radhiyallahu anha berkahwin dengan Nabi SAW tak punya zuriat, tapi bertungkus lumus, bersungguh-sungguh untuk memandang seluruh anak-anak Madinah tu macam anak-anaknya sendiri. Jadi apa yang kita buat? Hari tu dah tolong dah Ustazah, RM50 saya bagi dekat anak yatim tu. Yang sekali-sekala tu sahabat-sahabat muslimin muslimat, hanya sebagai ganti tubuh kita tak boleh mengusap ubun-ubun anak yatim tu sekarang macam dulu. Tubuh kita tak boleh berdakapan bisik kebaikan pada telinga dia. Tapi sebagai ganti ni, akak-akak nak pergi ni, wakil lah, kita tak boleh nak ramai-ramai. Tapi jangan lupakan terus, sebab mungkin di kawasan perumahan kita, dalam kawan-kawan sekolah kita, ada yang dalam bersedih. Ini kehebatan Nabi SAW. Bukan anaknya sendiri, tapi kasih sayangnya luar biasa. Bukan sahabat karib, bukan keluarganya, tapi bila bertemu dengan si kaya, si miskin, Masya Allah, luar biasa. Ternyata bila kita mencontohi akhlaknya Nabi yang penuh dengan kasih sayang, kita tak pandang dah tu orang kaya ke orang miskin, tu pendatang ke bukan, tu siapa tu. Kita tahu dia hambanya Allah. Saya on the way ke sini tadi muslimat, kadang-kadang WhatsApp ni buat kita senyum juga. Sibuk-sibuk kan, dapat satu WhatsApp, dia tulis gambar apa ya, orang-orang dekat tengah sawah tu kan. Lepas tu ada burung hinggap, 2 ekor burung tu, sejoli lah kot kan muslimin muslimat. Kau rasa tu manusia ke bukan? Kau rasa tu manusia ke bukan? Dialog burung tu, apa benda mesej nak sampaikan? Lepas tu burung pun kata bukan, kalau manusia dia mesti tengah main handphone tu. Dia kata Allahu Akbar, terus letak telefon tepi. Alamak, terasanya aku. Maknanya sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, ada benda yang kadang-kadang mengusik. Tak payah dengar ceramah sangat. Bukan tu bukan manusia tu. Kalau manusia mesti tengah main handphone. Sebab tak ada manusia sekarang ni yang tidak terlibat dengan yang kita kata Yahudi dah masuk dekat Mekah Madinah Ustazah, dah masuk dekat negara kita. Ni bukan kerja Yahudi dan Israel ke, minta maaf sebut. Ni live ni sahabat-sahabat muslimin muslimat. Tapi kita boleh menjadikannya asbab kita masuk ke syurga Allah. Faham ya? Mungkin dekat Subang ni tak ada orang yang jadi yatim piatu dalam COVID contoh. Tapi kita baca, macam mana saya nak cari orang ni? Saya pergi Kedah, saya dengar kejadian-kejadian, saya cari tim khidmat, saya berada di mana-mana. Tolong pastikan anak yang 8 beradik ni, kita jumpa rumah dekat mana. Sekarang tak payah lagi, akaun bank dia pun boleh kena sekat. Banyak orang masuk. Tapi nanti kita tanya dia, tahu rumah dia, cuba ziarah. Okay, macam mana anak sulung buat apa, anak nombor 2 apa yang kita boleh bantu. Sahabat-sahabat, 8 orang, 9 orang terkontang-kanting, tak ada ibu dan ayah. Dan bukan asbab COVID pun, kita dengar tak beberapa hari ini kematian yang tiba-tiba itu sangat cepat. Sangat cepat. Masya Allah, saya nak pergi Langkawi, daripada mula pergi sampai ke balik, hari-hari mendengar kematian yang tiba-tiba. Antara sahabat kami, sahabat-sahabat dirahmati Allah, Ustazah tolong doa, ni jiran ni tengah menangis-nangis ni. Jadi akak suruh abang pergi, abang bawa anak besar lah, anak bujang kan, pergi rumah sebelah. Ni abang tengah bantu buat CPR. Sementaranya ambulan ataupun doktor nak datang. Saya kira tak sampai 2-3 minit, dia ambil gambar muslimat dah diselubung dah muka. Meninggal, padahal tadi sihat-sihat je. Ya Allah, kemudian rakan-rakan Facebook yang duk dengar kuliah Ustazah, saya tak pernah hantar anak tadika umur 6 tahun, suami saya seorang-seorang, mesti saya teman. Pada hari itu saya pertama kali nak pergi interview kerja part time. Jadi saya suruh suami saya pergi hantar. Balik hantar anak pergi tadika, suami saya macam sesak nafas sikit, tiba-tiba meninggal. Masya Allah, senangnya. Meninggal tiba-tiba, sedang duduk dengar kuliah. Ada seorang tadi komen, suami saya meninggal tengah dengar kuliah tajuk tentang alam barzah, kematian secara dalam talian.
Kita dengar meremang bulu roma, muslimin muslimat dirahmati Allah. Takkan mudah macam tu. Hari-hari kita mendengar kematian, tapi kita tidak mau lagi jiwa ini penuh dengan kasih sayang. Tak takut ke sahabat-sahabat muslimat? Kan kita berkasih sayang ni selalu ada syarat. Oh, adik-beradik aku memanglah kena sayang. Bohong. Ada ramai orang hidup dalam adik-beradik tapi tak macam adik-beradik. Pakat dengki, pakat bermusuh, pakat aku Kak Long, kau kena tegur aku dulu. Adik tak guna kalau kita cakap. Kan muslimin muslimat semua nak pentingkan diri sendiri. Bergaduh dengan jiran tetangga hanya kerana blok kereta depan rumah 2-3 kali. Itu je punca. Berbaloi ke sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah. Sebab apa? Sebab kita bermusuh dengan orang, kita terputus satu doa. Faham ya? Bayangkan contoh kita ada 200 orang jiran tetangga, seorang kita bermusuh. Agak-agak bila kita mati, dia nangis dengan doa Allahumma ghafir laha, atau dia kata mampu dah kawan tu, lega sikit aku. Agak-agak kita rasa macam mana? Bayangkan 200 orang tu, sahabat-sahabat 2 orang je BFF kita. Pun tak berapa nak ikhlas. Sebab kereta dia besar ustazah, pergi masjid tumpangkan saya, tapi perangai tak senonoh tu. Belakang mengutuk juga sahabat-sahabat dirahmati Allah. Dia kesian. Sebab itu doa yang diterima selain doa anak soleh dan soleha adalah doa orang yang ikhlas pada kita. Macam mana nak dapat ikhlas? Saat kita hidup, orang bagaimana kan pun sampai kita sakit hati, kita masih lagi memilih untuk jadi seperti Nabi. Memaafkan. Bukan mudah nak jadi seperti Nabi SAW. Hari ini letak tangan kita dekat dada kita, muslimat dirahmati Allah. Apa yang aku duk gaduh dengan adik-beradik aku tu? Apa yang menyebabkan aku renggang dengan jiran aku tu? Apa yang dulu BFF aku sekarang jadi musuh ni? Kenapa sekarang kita masih hidup, kita tak hubungi dia? Kita tak hantar hadiah kasih sayang kepada dia? Kita rasa kita macam hidup selama-lamanya ke? Saya memang sebab bila bercakap tentang ini, sebab di hadapan Allah nanti ada ramai orang ternanti-nanti nak masuk syurga. Amal aku banyak ni ya Allah, tapi kenapa aku tak masuk syurga lagi? Kita ditempelak oleh Allah, sahabat-sahabat muslimin muslimat. Habis dah segala amal soleh kita ni. Dimakan dek rasa dengki kita, dimakan dek rasa kita tak nak memaafkan hanya kesalahan-kesalahan yang kecil. Kita tak sama dengan orang di luar sana. Minta maaf ustazah sebut, kenapa ustazah mendiskriminasikan macam tu? Tak sama dengan orang di luar. Di luar maksud yang tak faham ilmu, di luar maksud yang tak nak dekat dengan hadis Nabi, di luar maksud yang tidak bertadabbur akan Al-Quran. Semoga Allah beri mereka hidayah, semoga Allah beri mereka faham. Malunya kita kalau mereka tak belajar Quran, tak belajar hadis, tak dengar ceramah pun, tapi mereka tak ada bermusuh dengan sesiapa. Faham muslimat? Kita datang masjid, bertutup litup, depan kita Quran dan hadis, tapi kita sangat keras, kita tak boleh nak memaafkan orang. Kononnya kita boleh persembahkan. Patutlah Nabi beri faham, tarbiyah sungguh sahabat. Nak masuk syurga bukan dengan amal, tapi dengan rahmatnya Allah. Macam mana nak kita dapat rahmatnya Allah? Ustazah patut bukan saya minta maaf, dia minta maaf kat saya. Tak pandang ke Allah yang Ar-Rahman, Allah yang Ar-Rahim, penuh kasih sayang. Orang sembahyang pun Allah sayang dengan Ar-Rahimnya. Orang tak sembahyang pun Allah bagi Ar-Rahman sifat. Makna kenapa si Ah Chong Kumari tu masih sihat lagi, masih dapat rezeki rumah besar? Sahabat-sahabat, sebab Allah masih mahu dia hidup. Maksudnya Allah yang hidupkan, Allah yang beri rezeki. Tapi kenapa ustazah mereka tak datang masjid sekarang ni? Sebab sahabat-sahabat mereka yang menafikan. Allah kata nu bukan tokohmu yang beri makan, bukan Tuhan-Tuhanmu yang beri makan, aku. Tapi mereka tak mengakui. Agama Islam mengajar kita untuk mengakui Allah tu tak nampak di mata kita, tapi Allah yang memberi rezeki, memberi nyawa, memberi kehidupan kepada kita. Kenapa orang-orang yang kita sayang, kita dah usaha doktor, saya sanggup 1 juta doktor nak saya bayar, jangan matikan suami saya. Doktor pun kata semua benda ada ubat, ada rawatan, tapi bab nyawa doktor tak boleh tolong. Sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, maka sementara kita bernafas, tadi Kak Zaitun kata ustazah tak apa tarik nafas dulu. Nafas sokmo-sokmo dah ni, tak payah nak tarik-tarik dah. Sahabat-sahabat bahaya juga. InsyaAllah boleh je selagi kita hidup, sebab Allah beri ruang pada kita. Tapi once kita dimatikan oleh Allah, sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, itulah ujian yang paling besar.
Terbelalak kita terkejut bila kita dimasukkan ke liang lahat. Mati dah ke aku? Majoriti orang yang dimasukkan ke liang lahat ditinggalkan oleh orang-orang yang menghantar ke kuburan. Mereka sudah bertanya, bukankah aku baru hidup daripada pagi ke petang? Tak 24 jam pun dia rasa. Apa maksud aku macam baru hidup pagi ke petang, tak sempat nak plan apa-apa baik untuk esok. Orang yang bercakap macam ni di alam barzakh adalah orang yang usia 60 ke 70 tahun. Faham tak ibu-ibu dirahmati Allah? Mati usia 60-70 tahun di sisi Allah, kita rasa macam dah lama sangat. Dah dapat anak, menantu, cucu, kita rasa lama sangat. Berjaya, rumah besar, kereta mewah, kita rasa berjaya sangat dah. Tapi di sisi Allah macam baru hidup pagi ke petang. Maknanya masa singkat di sisi Allah. So yang singkat ini kita memilih untuk berehat-rehat saja. Kita sebenarnya dah tak sempat. Ambil ruang dan peluang, maafkan orang yang pernah buat salah dengan kita. Inilah sifat Allah Al-Afu. Kita bukan Allah, tapi kita nak pinjam. Masya Allah Tuhan, aku banyak dosa, tapi bila mana aku bertaubat, Engkau jamin untuk Engkau ampunkan dosa-dosaku. Patutlah Rasulullah penghulu syurga dijamin syurga, tapi masih bengkak-bengkak kakinya di malam hari bertaubatan nasuha. Ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, bukankah Engkau telah dijamin syurga? Salahkah aku nak jadi hamba Allah yang bersyukur, wahai Aisyah? Itu bahasa yang kita nak faham. Ya Allah, macam tu rupanya caranya Nabi bersyukur, berterima kasih kepada Tuhannya. Bahkan Nabi tak dapat macam nikmat yang kita dapat hari ini. Kenderaannya adalah keldai dan unta. Kita hari ini muslimin muslimat dirahmati Allah, duk sandar je kat belakang, ada tukang bawa untuk kita. Pun kita tak reti nak meletakkan syukur kepada Allah tu dengan cara macam mana. So agak-agaknya dah ready ke kita nak mati, muslimat dirahmati Allah? Minta maaf ya, ni pertemuan pertama tiba-tiba garang sungguh. Dia sejak hampir 2 tahun mengajar, tengok dinding je, lepas tu depan skrin dia memang jadi garang. Hilang dah kelembutan-kelembutan macam dulu tu. Tak tahu pasal apa muslimat. Jadi saya pohon ampun maaf lah. Jadi saya hanya menyampaikan apa yang saya nak bagi tahu, sebab saya sayang semuanya kerana Allah. Okey? Insya-Allah masih lagi dalam panduan. Tidak tersasar lagi. Tu macam mana nak habis tu? Baru perkara 2. Adalah baginda manusia yang pemurah hati, suka bersedekah. Apa yang ada pada dirinya, makanannya hanyalah tamar dan syair. Syair ni muslimin muslimat dirahmati Allah, kalau dia masak daging, contoh, bukan daging seketoi-seketoi macam kita tu, kan? Seketoi-seketoi tu makan, nikmatnya sedap, tambah lagi. Nabi melebihkan kuah. Kenapa melebihkan kuah? Nanti dapatlah muai sikit, banyak sikit, boleh bagi kat 10 rumah keliling kita. Kalau kita bagi seketoi daging, macam orang duk buat kurban lah Ustazah. Sunat kan bagi daging mentah, betul. Salah ke Ustazah kalau kita nak buat kenduri? Tak salah. Tapi kalau kenduri kepada orang yang terdekat saja, orang lalu lalang muslimat, kalau kita ikut sungguh-sungguh akhlaknya Nabi, orang tanya, masa apa tu sedapnya bau? Setiap kali orang tegur tu, itu kita kena bagi. Jadi janganlah masak yang baunya sedap-sedap sangat, sahabat. Nanti kalau orang masuk dalam, siapa yang masak macam bau daging masak kuzi je ni, kan sedapnya bau dia. Macam tak raya tapi macam suasana nak raya ni. Alamak, aku dah beli 1 kilo je ni. Lepas tu yang tegur pula sampai 10 orang. Jadi kalau kita tahu macam tu, Nabi punya sifat, sahabat-sahabat, dia masak yang berkuah, supaya nanti mungkin boleh makan sikit-sikit cicah dalam tu. Kalau kita seketul-seketul daging tu, nanti berapa orang je yang dapat makan. Masya Allah, akhlaknya tu dia nak share seramai mungkin. Kita pula sikap, jangan cakap ke orang, tahu kau seorang je aku bagi ni. Macam tu. Jadi Ustazah Zai cakap pasal diri sendirilah. Jauhnya aku dengan akhlaknya Nabi SAW. Sifat nak berkongsi. Jadi ibu-ibu, murabbiyah pertama dalam rumah kita adalah kita. Ayahnya mungkin keluar rumah mencari rezeki. Jadi apa yang kita nak sebut, ibu-ibu tolong perhatikan, ibu-ibu muda yang ada ni, perhatikan macam mana anak kita. Atau ibu-ibu yang dah tak berapa muda, dah dapat cucu, perhatikan macam mana anak kita berebutkan toy dia. Ayah mak belikan special mainan, tapi sebab ni birthday Kak Long dapat ni. Adik kecil dah hentak-hentak kaki dah tak dapat. Macam mana kita nak tunjukkan keadilan, meletakkan sesuatu pada tempat. Nanti bila dah tiba hari jadi adik, adik dapat juga hadiah macam ni. Tak apa, walaupun hadiah ni tulis nama Kak Long, adik pun boleh main sama.
Kak Long rebut tu kan. Kak Long main seorang-seorang, Kak Long tak ada apa-apa, seronok ke main seorang-seorang. Ajak adik main sekali. Kan ganti-ganti. Macam mana nak hikmah bercakap, ajarkan suasana berkongsi. Ada orang kahwin dengan anak tunggal, tahu sahabat-sahabat, baru tak sampai 2 bulan bergaduh hari-hari. Kerana apa? Dia kahwin dengan anak tunggal, dia pula ada 8 beradik. Bila datang rumah dia, adik you tu kenapa? Asyik pakai selipar air je. Lah, pakai selipar pun tak boleh. Sebab apa? Sebab itu bukan cara hidup dia. Jadi kamu memilih nak kahwin dengan orang macam tu, itu maksud sekufu tu. Malam ni saya di TV Al-Hijrah dengar setiap hari Khamis, Masya Allah, cerita masyarakat bergaduh mentua dengan menantu. Kan muslimin-muslimat, tiap-tiap minggu ada kisah-kisah masyarakat yang kita cuba nak dengar, macam mana kita nak bantu. Saya kata ini baru satu kisah yang datang dekat telinga ustazah, yang sampai kepada inbox para asatizah, ustazah macam mana ni. Macam tadi seorang mengadu jaga maknya pula, ya Allah degilnya ustazah, kan suruh pakai pampers, tak nak pakai pampers. Lepas tu kita pun usunglah pergi bilik air, dah sampai bilik air tak nak kencing, bila tempat pergi kat katil baru nak kencing. Kenapa degil sangat mak saya tu? Bahasa tu dah menyebabkan ustazah cukup marah. Sahabat-sahabat, marah maksudnya apa? Kita ni tengah sibuk ni, tak sabar macam mana aku nak jawab. Kan jawab dalam emosi ni lain pula jadinya. Jadi memang nak jawab, duhai anak, layak ke kita cakap degil mak kita ni? Tak teringat ke kita saat kita kecil dibasuh berak kencing kita oleh mak kita? Sahabat-sahabat dirahmati Allah, Nabi SAW tak merasa berkhidmat kepada ibunya, tak merasa berkhidmat kepada ayahnya. Tapi ketika Halimatus Sa'diyah datang, ceria wajah Rasulullah, hias untanya. Sahabat kata, siapa nak datang ni? Rasulullah nak buat surprise ni. Rupa-rupanya yang datang adalah wanita tua Halimatus Sa'diyah yang menumpangkan air susunya masuk menjadi darah daging Rasulullah SAW. Lalu apa kata para sahabat? Patutlah Allah tak hidupkan Aminah, ibunya Nabi Muhammad. Kalau Aminah tu masih hidup ketika Nabi diangkat menjadi Rasul, tak mustahil mungkin digendong Aminah ke mana-mana. Kita tak mampu ikut akhlaknya Rasulullah. Allah Maha bijaksana mematikan Abdullah, ayah yang bertanggungjawab. Ada benih Abdullah pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak sempat kenal siapa ayahnya, supaya tidak berbangga-bangga dengan keturunannya. Sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, ibunya wafat ketika dia belum boleh dibangga-banggakan lagi, belum diangkat menjadi nabi, belum diangkat menjadi rasul. Masya Allah, tabarakallah, belum menjadi pemimpin pertama di Madinah. Kita kadang-kadang tersilap menjadikan semua itu sebagai kebanggaan. Ada ibu dulu hidupnya tak sombong, tapi setelah dianugerahi anak yang bijak pandai, pemimpin dalam masyarakat, sahabat-sahabat malu, takut nak tegur anak sendiri. Kerana apa? Kerana yang lebih dibanggakan adalah jawatan dan tahta anak tersebut. Hari ini kadang-kadang muslimin muslimat, dosa kita yang dulu tak lagi suci dibersihkan, tapi makin lama kita hidup makin menambah-nambah dosa. Duk kerana bongkak dan takabur kita. Tapi diangkat Halimatus Sa'diyah, didudukkan di atas pelana unta yang sudah dihias kemas. Jadi kata para sahabat, syukurlah ibunya Rasulullah meninggal ketika kecil. Kalaulah sekarang dia masih ada, ini ibu susuan dia buat macam ni. Bayangkan kalau ibu sendiri. Faham ya? Jadi kita tak sempat buat kebaikan kepada ibu dan ayah kita, teruskan buat baik kepada mak mertua kita, kepada mak-mak yang ada di kawasan taman perumahan kita. Ustazah, orang tu dah mati suami, anak-anak duduk jauh. Jadi pagi-pagi saya beli sarapan 3 bungkus nasi lemak. 1 untuk saya, suami saya, 1 lagi saya hantar kat rumah ibu tunggal tu. Tak ada siapa yang ambil gambar kita share dekat Facebook, tak ada siapa. Tapi rasa kita, ya Allah, aku tak boleh menyantuni ibu ayah aku. Semoga aku menyantuni mereka yang tidak ada anak, jauh duduknya dalam PKP ni. Rindu mereka dengan anak-anak mereka. Semoga aku ni menjadi galang ganti. Ibu-ibu dekat taman rumah saya, muslimin muslimat, Allah ustazah, kalau si Pulan tu nanti pindah rumah, cik tak tahulah. Dia hari-hari datang rumah cik, telefon tanya khabar. Kita pula muslimin muslimat, ya Allah Tuhan, tak sempat. Kak, akak ni baik sungguh lah. Ustazah, akak tak sempat buat baik dengan mak akak.
Jadi mudah-mudahan agak buat baik dengan acik-acik duduk kat taman ni. Semoga Allah pandang. Kalau kita ada dosa dengan mak ayah kita, muslimin muslimat dirahmati Allah, teruskan kebaikan dengan mana-mana orang tua pun. Allah pandang kebaikan itu macam kita sedang menyantuni ibu dan ayah kita sendiri. Faham ya muslimin muslimat dirahmati Allah? Tapi kita ni berkira Allah bagi ke pahala ustazah tu bukan mak bapak saya. Berkira tanya ustaz tu, tanya ustazah ni kan, ustaz apa hukum saya buat baik dengan mak-mak jiran-jiran saya ni, tapi mak bapak saya sendiri dulu saya tak sempat buat baik. Yelah dia meninggal masa saya sekolah lagi. Tanya, tapi buatnya tidak lagi. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, buatnya tidak lagi. Akak duk tanya ni berapa dah mak angkat akak satu taman tu? Tak ada lagi lah. Makcik tu kuat menipu, makcik tu kuat ngumpat, makcik tu mulut laser. Semua orang tak betul. Akhirnya satu kebaikan pun dia tak buat. Rugi. Sedangkan depan mata kita ni ada peluang-peluang untuk buat kebaikan. Ini yang kita nak tiru daripada kehebatan baginda Nabi SAW. Tak pandang mak betul ke, mak angkat ke, mak mertua ke, orang yang lebih tua gurauannya pun penuh sopan. Kan doakan aku ya Rasulullah nanti dapat masuk syurga. Mana ada orang tua ni masuk syurga. Kan kecil hati orang tua tu, dibetulkan balik, takut orang tua ni kecil hati dengan dia. Sebab wahai ibu, dalam syurga tu yang 70 tahun semua bertukar jadi 17 tahun. Senyum orang tua tu sahabat-sahabat. Okay, jadi kita nak sebutkan apa? Perbaiki cara kita bergaul dengan orang tua, orang sebaya ataupun orang bawahan kita mengikut akhlaknya Nabi SAW. Baik, kita ambil lagi Nabi SAW, benarlah kata hadis, Nabi adalah orang yang paling baik dengan ahli keluarganya. Antara Aisyah ceritakan menampal sandalnya sendiri, menampal kainnya, menguruskan kepentingan keluarga. Tapi kata Aisyah, dalam pada dia bantu urusan keluarga, dengar je Allahu Akbar, Allahu Akbar, atau dia tahu dah masuk waktu dia tinggal kerja. Kita dapat bayangkanlah situasi tu. Mesti Aisyah kata, loh, tengah tolong-tolong orang lipat kain, pi pula semasjid. Contohlah macam bahasa kita kan, muslimin muslimat dirahmati Allah. Sebab kata Rasulullah, Allah panggil, akan terputus hubungannya dengan makhluk apabila dah mula untuk dia mencantumkan hubungan dengan Al-Khaliq. Kita sibuk dengan makhluk, kita terlupa Al-Khaliq. Faham maksud? Siapakah Al-Khaliq? Allah. Siapakah makhluk? Kita sibuk dengan perniagaan kita, kita sibuk dengan kucing yang kita bela, kita sibuk dengan apa sahaja, ambil anak pergi sekolah, al-mal wal banun, sahabat-sahabat harta dan anak-anak. Tak salah, tapi berpada-pada. Sebab yang lebih jauh penting untuk kita jaga adalah hubungan kita dengan Allah. Allahu Akbar sahabat-sahabat muslimin muslimat. Apalagi Nabi sangat pemalu, tidak tetap pandangannya pada muka seseorang. Sangat pemalu. Pagi tadi pun kuliah saya bicara tentang al-haya'u minal iman. Malu itu separuh daripada iman. Ustazah tegurlah, kenapa sekian-sekian tu dia berjoget-joget dengan tubuhnya tanpa pakaian yang sempurna. Macam-macam dia tag ustazah tu, ustazah ni suruh tegur. Sahabat-sahabat, jawapannya kesian. Kenapa kesian? Sebab apabila wanita telah hilang malunya, disitulah iman terkikis daripada hatinya. Kita pelik, tak malu ke ustazah mengandung tapi pusat nampak. Tapi dia kata dia tutup aurat sebab pakai jubah labuh, tangan panjang. Tapi sahabat-sahabat, orang boleh baca. Ni rasa lagi 3 hari nak beranak ni, kalau perut besar macam ni, pusat pula dah terjojol macam tu, macam mana orang boleh baca? Sebab dia tunjuk. Tapi dia tak rasa pun itu membuka aurat. Bahkan kata Nabi, inilah wanita yang berpakaian tetapi bertelanjang. Di TV Al-Hijrah saya pernah sebut. Saya minta maaf, saya kena sebut juga. Anda ibu-ibu yang mengandung, anda insan yang mulia di sisi Allah. Kalau tak saat anda mati kerana melahirkan, Allah tidak syurgakan anda. Syahidkan seorang wanita yang melahirkan lalu dia meninggal dunia. Betapa mulianya ibu yang mengandung, sebab Allah letakkan amanah Allah ni sebagai khalifah atas muka bumi dalam rahimnya seorang wanita. Anda mulia, tapi anda yang rendahkan diri anda sendiri. Sahabat-sahabat muslimin muslimat, cara pakainya, tengah mengandung cara bercakapnya, sedangkan anak di dalam tu sudah ada nyawa.
Anak di dalam tu dah tahu apa yang mak suka cakap, apa yang mak suka pandang, apa mak suka baca. Lepas tu tanya, ustazah, bestnya anak ustaz tu 3 tahun dah hafal surah ni. Macam mana dapat? Sebab masa isterinya mengandung dulu tak cukup isterinya baca, suaminya pun bacakan ayat Quran. Supaya bila lahir baru nak pandai bercakap, kita baru baca sikit dia boleh ikut. Kenapa? Macam pernah ku dengar suara ini, tapi di mana ya? Macam itulah anak tu cakap. Maksudnya muslimin muslimat dirahmati Allah, biasakan dengar dengan kebaikan. Tapi hiburan yang kita pilih bentuk macam mana, pakaian yang kita pakai macam mana, makanan yang kita pakai, makanan yang kita makan akan jadi darah daging yang macam mana. Kita tak kisah ambil yang haram, kita tak kisah belanjakan kepada jalan yang bermaksiat kepada Allah. Ini kecacatan-kecacatan yang kita buat sendiri. Tapi kalau kita nampak muslimin muslimat dirahmati Allah, Allah ustazah budak tu lahir sumbing, perlukan 20,000 untuk pembedahan. Sian mak ayah dia nanti mesti malu kan ustazah. Saya baru ni live dengan Cik Syukur, sahabat-sahabat kan, yang tangan dia kontut je minta maaf sebut. Cacat sungguh memang tak sempurna. Patutlah masa dia nak kahwin dulu, bakal pak mentua dia memang tak setuju. Dia tak malu cerita. Ini bukan kisah membawang, live dia cerita kat TV. Tapi bakal isteri saya tu rakan se-universiti. Saya pandang lagi, oh universiti rupanya. Walaupun tangan kontut macam tu. Tangan yang elok-elok ni tak masuk universiti pun muslimat dirahmati Allah. Kan? Dia kenal saya macam mana bukan sebab saya popular ke sekarang ni boleh cari rezeki dengan mudah. Susahnya saya dulu masa belajar, menulis sahabat-sahabat, ya Allah, saya kata kagumnya di situ ada kebesaran Allah. Tapi kenapa atuk dia bubuh nama Syukur tu? Dia cerita mulanya mak ayah dia pun susah nak terima, tapi atuk dia kata tak pernah sia-sia apa yang Allah ciptakan. Mesti nanti budak ni bawa tuah, tempuh saja, bangkit sahaja muslimin muslimat. Akhirnya dia hari ini menjadi manusia yang hebat. Anaknya 2 orang tau, sempurna. Saya balik rumah, saya cakap dengan suami, bang, anak dia 2 orang bang, baru je kahwin. Kita anniversary ke 20 tahun bang, kita duk sibuk dengan anak orang. Rezeki dia, bahagia kita dengar sahabat-sahabat. Maksudnya kita nak dijentik hati oleh Allah, maha besarnya Allah. Engkau siapa nak mempertikaikan? Tak ada siapa kita boleh pertikaikan. Sebab Rasulullah raikan semua sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah. Kalau kita sudah hilang malu, kita tak ada rasa. Malu bertempat. Syukur kata, bukan saya tak ada rasa malu, tapi sampai bila saya nak malu? Dulu pernah saya tak nak keluar rumah sebab orang gelakkan tangan saya cacat, kaki saya cacat. Tapi sampai bila? Kena malu bertempat. Tapi yang membuka aurat, berjoget-joget, sekali joget dapat sekian masuk dekat akaun bank, tak rasa malu. Sebenarnya kalau kita kecam mengecam, dosa kita juga bertambah. Sama macam dosanya dia. Dosa dia cara lain, dosa kita cara lain. Tapi sahabat, kita cakap macam mana minta maaf kalau hatinya sudah mati, keras. Macam telapak kaki orang asli yang biasa tak bersandal itu kan, berjalan, pijaklah batu karang ke apa di tepi lautan, masuk dalam hutan, pijak kayu-kayu mati, tak rasa apa pun kaki dia. Tapi kaki orang-orang bandar ni, saya bawa makcik-makcik Gilangkawi pakai kasut. Nanti kasut basah ustazah tetap pakai, nak basah ke nak luka. Sebab saya dah biasa bawa makcik-makcik kaki luka. Baru terpijak kulit kerang sikit pun sensitif, lembut dah kulit. Muslimin muslimat, makin tua kita makin jadi macam baby semula. Kalau ustazah nanti basah kasut macam mana? Saya sayang kaki acik lagi daripada kasut acik. Jadi tolong pakai kasut. Ternyata muslimin muslimat, kalau orang sikit-sikit, oh mak kuliah hari ni terasa aku, tahniah kerana terasa. Sebab Allah masih sudi memberikan rasa. Ada orang ditegur, bahkan dihentam, bahkan mufti cakap depan ni, jangan buat macam tu. Kan? Biarlah, bukan saya kacau wall ustaz pun. Saya buat dekat wall saya sendiri, suka hati saya lah. Ini jawapan kepada orang yang sudah tidak ada malu. Okey? Jadi tolong kita. Nak ada malu macam mana muslimin muslimat? Kenal Allah yang maha melihat. Nak ada malu macam mana muslimin muslimat? Jadikan Rasulullah sebagai qudwah hasanah. Jadi apa yang kita sebutkan dalam kuliah-kuliah tazkirah sempena Maulidur Rasul, kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada asatizah yang fokus kepada sirah, ada asatizah yang fokus kepada cara hidup sebelum menjadi Nabi, ada asatizah yang fokus kepada perjuangan dakwah Nabi, sampai disakiti tubuh berlumuran darah.
Ada asatizah yang fokus kepada akhlak. Kita dah belajar terlalu banyak. Maknanya apa yang saya cakap tadi bukan orang tak tahu. Tapi apa perlu tazkirah sahabat-sahabat? Sebab kita manusia yang sering lupa. Kena diingatkan. Lisan kita berselawat, tapi hati kita ingat tak kepada Nabi Muhammad? Bila kata ingat tu, kita rasa tak nanti di mahsyar Allah tak ada siapa boleh tolong kita. Tetapi yang tolong kita adalah syafaat Rasulullah. Sudah pasti muslimin muslimat dirahmati Allah, kita nak pujuk diri kita ikut jalan-jalan yang telah Allah tetapkan. Macam mana cara? Itu pimpinannya ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekejap lagi kita akan bukan mendendangkanlah sahabat-sahabat dirahmati Allah, tapi kita akan mengalunkan selawat Nabi yang insya-Allah lisan kita sebut tapi hati kita ada rasa rindu yang amat sangat. Macam mana nak datangkan rasa rindu tu? Tolong jangan pada Rabiul Awal je mendengar cerita Nabi. Ya, ada orang tanya macam mana nak datangkan rasa cinta pada Nabi? Macam mana nak tolak diri kita ikut kehebatan Rasulullah? Sahabat-sahabat, tolong baca sirah. Tolong ambil cakna tentang kehidupan Rasulullah. Tolong perbanyakkan selawat dan tanya pada diri, sunnah apa lagi yang aku dah buat? Apa yang aku belum buat? Kalau setakat macam ni senang je aku boleh buat ni. Masya Allah, tabarakallah. Tapi kita tak ambil itu sebagai pelajaran dalam kehidupan kita. Okey, jadi Ustazah rasa untuk pertemuan kali ini sahabat-sahabat tidak berhenti di sini. Kita guna ruang solat, asar pun cepat. Saya kira rakan-rakan muslimat AJK dah kongsi dalam grup. Kan macam mana? Ada foto state ke apa? Tak ada kan? Kita berselawat macam mana? Okey, saya minta tadi ke Aida, tak tahu masuk dalam grup tak selawat tadi tu? Ataupun ramai yang tak ada? Okey, ataupun okey, kalau ramai yang tak ada, tolong tulis sikit, sikit saja muslimat dirahmati Allah. Yang lain tu ikut saja bacaan saya. Tapi yang ini tolong tuliskan, kami ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rasulullah salamun alaik, kami rindu padamu. Ringkas je, kami rindu padamu. Kemudian saya ulang lagi nanti, ya Rasulullah salamun alaik, kami cinta padamu. Itu dua sahaja baris ayat. Pertama kami rindu padamu, kedua kami cinta padamu. Ada kan? Okey, dalam siapa yang duduk dalam grup insya-Allah dia dapatlah. Tapi mungkin ada yang tak duduk dalam grup. Just tulis tadi kami rindu padamu, kami cinta padamu. Yang selawat di atas tu insya-Allah ramai orang dah biasa dengar dan lisannya boleh mengikut sama. Cuma yang saya suruh tulis tadi tu nanti kita akan tutup. Kan insya-Allah tepat pukul 4 kita boleh habis. Baik sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, perbanyakkan. Kalau kata dulu boleh 10 kali, up jadi 100 kali. Kalau 100 kali, 1000 kali. Anak-anak murid ustazah yang kena COVID, kongsi dengan ustazah di pusat kuarantin saat dia duduk bilik seorang-seorang, tak boleh bercampur dengan keluarga lain. Dia tunjuk tasbih digital, ustazah, akhirnya, apa yang akhirnya ni kak? Saya dapat selawat 10,000 kali. Kalau tak COVID saya tak dapat ustazah ni, asbab COVID tubuh saya lemah. Hanya ketika tidur saya saja tidak berselawat. Rupa-rupanya dengan selawat ni jiwa saya tenang. Sakit tak sakit ustazah, tapi jiwa saya tenang. Hilang rasa gusar takut kalau aku mati macam mana. Dia bukan sibuk menyanyikan kalau aku mati macam mana, tapi apa yang dia sempat. Masya Allah ustazah ni saya buat sedekah, semoga dengan sedekah saya ni Allah hapuskan COVID. Ustazah ni saya bantu, yang ustazah cerita kat Facebook tu ustazah, kita pula jadi penat. Kak cukup-cukup lah tu, nanti Kang habis pula duit akak. Ustazah Zai kalau bergurau dengan anak murid kan. Maksud tak ustazah betul, masa akak sihat akak tak terfikir semua tu. Rupanya Allah bagi sakit sebab Allah nak gugurkan dosa. Allah bagi sakit supaya kita ada lafaz syukur. Kurang-kurang aku baru COVID stage 2. Kurang-kurang aku masih boleh makan seperti biasa. Sahabat-sahabat kita masih bernafas. Tapi ada orang yang dimatikan oleh Allah, kadang-kadang tak sempat bertaubat pun. Itu yang kita tak nak, okay? Jadi ikut ustazah sama-sama, semoga menumbuh-numbuhkan rasa cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu yang kita biasa dengar. Betul tak ibu-ibu dirahmati Allah, kita boleh ikut.
Tapi kita faham tak apa yang kita selawatkan tadi? Kita ziarah makam Nabi SAW, kata Nabi, macam kita bertemu dengan Nabi saat hidupnya. Subhanallah. Semoga semua kaki kita satu hari nanti dapat memijakkan kaki, insya-Allah, berziarah makamnya Nabi Muhammad SAW. Walau apa pun halangan, Okay, sahabat-sahabat, besok suami saya Ustaz Azwan akan berangkat. Untuk apa? Bukan bawa jemaah lagi, tapi macam-macam yang begini begitu. Nak tengok sendiri, nak tengok SOP bagaimana di sana supaya kita dapat puas hati nanti bawa jemaah. Jadi kita nak tengok sendiri. Macam-macam. Terkini, siapa yang pergi dengan visa pelancong tak boleh ziarah Raudah. Okay, sebelum ni tak ada masalah. Okay, jadi visa umrah jadi benarkan dengan ziarah Raudah. Kalau kita nak pergi umrah tu bukannya kita selalu dapat, sahabat-sahabat, dapat sekali masuk Raudah pun jadilah. Tapi kabarnya setakat semalam. Semoga besok bertukar lain lagi lah, yang lebih seronok di hati kita, sebab kita rindu Rasulullah sangat. Jadi disebabkan kita tak faham, kita sebut Allahumma salli ala Muhammad. Ini yang paling ringkas. Kita seperti berkirim salam kepada Rasulullah. Malaikat akan sampaikan, ya Rasulullah, Muzayyanah Abdullah bersama 50 orang di Masjid Al-Mu'minun contoh sedang berselawat kepadamu. Sepertinya kita sedang berjabat tangan dengan Rasulullah. Kita menyampaikan salam ketika Nabi SAW masih hidup. Allahu Rabbi. Maka jom kita alunkan dengan kita faham. Semoga hiduplah hati-hati kita, muslimin muslimat. Itu yang kita tulis tadi. Ini saya rindu suasana bila saya bawa jemaah di atas bas nak menuju ke Madinah. Saya ajak ibu-ibu, para duyufur rahman untuk mengalunkannya di atas bas. Mereka kata, terima kasih Ustazah, tak tertahan saya, baru datang rasa rindu pada Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dalam kita diuji Allah dengan pandemik COVID ini, sahabat-sahabat, ada perkara yang bermain dalam hati saya, dalam minda saya. Dulu kita berarak, dulu kita berselawat, dulu kita berkeliling kampung dengan sepanduk-sepanduk yang macam-macam, colourful. Okay, pening kita dengar, ada pendapat kata boleh, ada pendapat kata tak boleh. 2 tahun Allah beri kita berselawat. Datang tak rasa cinta saat kita bersendirian? Datang tak rasa malu dengan Rasulullah? Ahlinya syurga, bahkan jadi penghulu, tapi bersungguh-sungguh untuk merebut redanya Allah. Kita hanya bercakap, sahabat-sahabat, tapi kita tak buat pun. Tetapi Rasulullah nanti nak masuk syurga, dah terbuka luas pintu syurga, masih toleh ke belakang. Umat aku mana? Sebab Nabi diberi janji oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang akan masuk ke syurga bersama Rasulullah. Antara yang awal-awal bukan kaumnya Nabi Adam, kaumnya Nabi Nuh, Nabi Hud yang terdahulu, bukan. Tapi yang akan ke syurga bersama Rasulullah, antara golongan yang pertama, itulah umat Nabi SAW. Persoalannya, termasukkah kita di kalangan itu? Sahabat, kalau kita fikir, kita rasa tak layak sangat, jauh daripada layak. Jadi sebut berulang kali, selawat, susah hati sikit, selawat selain daripada istighfar, selain daripada kalimah yang kita nak mati dengan kalimah itu, itulah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semoga asbab kita berkumpul bersama-sama ini, kita tak pandang siapa kiri kanan kita, semua ni adalah saudara-saudara kita. Yang mati kita doakan jumpa lagi nanti di kampung akhirat. Hidup ni sekejap sangat. Yang sakit semoga sembuh. Yang Allah berikan permasalahan, Allah tunjukkan jalan keluar atas permasalahannya. Kawan kita susah, kita turut merasa susah. Kawan kita senang, kita lapangkan dada kita. Itu rezeki dia, ya Allah, Engkau bagi aku dengan cara rezeki yang berbeza. Maka sahabat-sahabat, tidak ada dengki-dengki di hati. Orang yang ingat mati akan bunuh segala rasa dengki. Inilah sifatnya Nabi. Tak ada rasa dengki pada orang lain, kerana dengki ini memakan amalan soleh yang kita lakukan. Wallahu a'lam bisawab. Pohon ampun maaf zahir batin. InsyaAllah muslimat dirahmati Allah, lama dah kita tak jumpa. Ustazah pun tutup travel dalam tempoh 1.5 tahun ni, baru nak cari kunci mangga balik, baru nak start buka office balik. Maka dalam tempoh itu macam-macam lah yang Ustazah cuba nak hidupkan Madrasah Al-Fawaz. Antaranya sahabat-sahabat, ada perap-perap di dalam kereta. Kan apa yang diperap tu Ustazah, bukan kita yang duk terperap saja.
Ya, jadi ada keropok keping sebagainya, boleh bersama-sama dengan Jaja di hadapan. Sekali lagi, maaf zahir batin, jom cinta Nabi. Tolong ziarahi TikTok Ustazah Muzayyanah sepanjang Rabiul Awal, ada seminit ke 3 minit kan, hadis Nabi ataupun akhlak Nabi untuk jom cinta Nabi. Saya berazam selesai sampai habis Rabiul Awal pada tahun ini, jadikan itu satu khazanah ilmu insya-Allah. Wabillahi taufik wal hidayah.